Assalamualaikum dan selamat sejahtera kawan-kawan semua. Agak sebulan juga aku tak upload apa-apa video dalam aku punya channel. Tapi pada kali ni aku berjaya jugalah untuk menghasilkan satu lagi video keluaran terbaru daripada Shimano, iaitu model SLX DC XT71. Kepada viewers-viewers yang baru sahaja mengenali channel YouTube aku, untuk pengetahuan hampa, aku ada buat satu Facebook group di mana dalam Facebook group aku ada banyak berkongsikan tentang permasalahan yang terdapat pada kita punya reel, teknologi yang terbaru pada kita punya reel juga. Dan di dalam Facebook group aku juga, aku menggalakkan kita berkongsi permasalahan ataupun cadangan menggunakan setup-setup yang sesuai untuk kita menggunakan bait casting. Aku menjemput viewers-viewers yang baru untuk join aku punya Facebook group, dan sama-samalah kita berkongsi pendapat dan pengalaman kita dalam dunia baitcasting ni. Jadi kita tengok dulu apa yang diberi kepada kita untuk model SLX DC XT71 ni. Okey, seperti biasa kita akan ada dapat warranty card daripada Shimano. Dan juga schematic diagram. Dan itu sajalah. Tidak terdapat bantam oil seperti model-model atasan yang lain. Jadi hanya terdapat warranty card dan juga schematic diagram sahaja. Kita bacakan dululah dia punya spesifikasi untuk model reel SLX DC XT71 yang aku dapat ni. SLX DC XT didatangkan dalam 3 ratio, iaitu low ratio, mid ratio dan juga high ratio. Yang mana low ratio adalah 6.2 nisbah 1 dan mid ratio adalah 7.4 nisbah 1. Manakala ratio yang paling besar adalah 8.1 nisbah 1. Jadi kali ini aku memilih untuk mendapatkan model low ratio. Drag power yang dibekalkan adalah lebih kurang dalam 5.5 kg ataupun bersamaan dengan 12 pound. Berat untuk reel ni, bagi aku ia adalah dalam kategori reel yang ringan, iaitu 190 gram sahaja. Dan bearing yang didatangkan untuk model SLX ni adalah 7+1 ball bearing. Yang mana di antara bearing-bearing yang didatangkan dalam SLX DC-XT ni adalah daripada SARB bearing. Untuk model low ratio 6.2:1, dia punya per cranking dia adalah lebih kurang dalam 64 cm per cranking. Manakala untuk mid ratio 7.4 adalah 77 cm. High ratio 8.1:1 adalah 84 cm per cranking. Kelas untuk reel ni. Jadi selalunya apabila aku mendapat reel, yang pertama sekali aku akan lihat pada dia punya mainline suggestion. Kalau kita tengok dekat mainline suggestion ni, paling rendah adalah 10 lb dan yang paling tinggi sekali adalah lebih kurang dalam 20 lb. Jadi aku boleh kategorikan reel SLX DC-XT ni adalah lebih bersesuaian sekiranya kita menggunakan rod power daripada medium light hingga ke medium heavy. Jadi pada mainline suggestion ni, dia ada sedikit info yang diberikan kepada kita berkenaan kesesuaian reel ni digunakan untuk apa. Kebiasaannya bila aku menilai sesuatu reel, aku lebih banyak untuk menilai mainline suggestion yang telah disuggestkan daripada manufacturer. Jadi pada bahagian belakang sisi kotak kita, so ada terdapat dia punya teknologi ataupun features yang terbaru untuk model SLX XT71. Datangkan dengan IDC5 dan juga MJL spool 3. Kalau kita nak bandingkan model SLX DC yang lama dan yang baru, ada sedikit persamaan sahaja yang dapat kita samakan di antara model SLX yang lama dengan yang baru. Jadi yang lama, persamaan yang lama dan yang baru adalah daripada mainframe punya build material, dan sama juga pada spool, iaitu S3D spool dan juga super free spool. Jadi kita timbang dulu berat reel SLX DC71 ni. Seperti pada kotak
tertulis lebih kurang berat dia adalah 195 gram. Jadi berat actual untuk SLX di sini adalah lebih kurang dalam 1.4 gram lebih ringan daripada yang ternyata di kotak. Jadi berat pada kotak dan berat real actual adalah hampir sama. Model SLX XT ni didatangkan dengan IDC5, yang mana model SLX DC yang lama iaitu saiz 151, ia didatangkan dengan IDC4. Jadi penambahbaikan kali ni aku rasa adalah agak besar bagi untuk model SLX pada tahun 2022 ni. Untuk kita akses masuk ke dalam kita punya spool, jadi yang pertama sekali kita kena switching kita punya braking system ni. Ia ada 1, 2, 3, 4 dan juga W, iaitu pada keadaan berangin ataupun windy. Jadi kalau kita nak buka kita punya side plate pada bahagian ni, jadi kita reverse ke belakang balik sehingga satu dan belakang satu akan ada open. Jadi bila dah sampai pada open punya switch, barulah kita boleh menolak kita punya knob pada bahagian bawah ni. Okey, jadi barulah kita boleh buka kita punya side cover. Sebelum aku menimbang kita punya berat spool, jadi kat sini aku akan tunjukkan sedikitlah bagaimana cara untuk kita nak set kita punya braking system pada model SLX DC XT71. Jadi kat sini akan ada beberapa mode, iaitu fluoro, F untuk fluoro, N untuk nylon dan P untuk polyethylene ataupun kita panggil sebagai braided line. Dekat atas ni akan ada satu arrow pada bahagian ni. Jadi kita just tolak arrow ni untuk membuat pilihan mainline jenis apa yang kita gunakan. Kalau kebiasaannya di Malaysia ni, kebanyakannya kita suka cast dengan menggunakan braided. Jadi kita switch line atas ni kepada P, iaitu kita menggunakan braided line ataupun polyethylene. Dan seterusnya barulah kita akan melakukan braking power adjustment pada dial luar kita punya reel. Sekiranya kita nak melakukan longkas, jadi nombor satu adalah braking force yang paling minimum kita apply pada kita punya reel. Jadi apabila semakin besar nilai pada bahagian kita punya dial, sama ada 2, 3, 4 ataupun W, itu bermakna kita akan apply lebih besar braking power pada kita punya reel. Jadi kita kembali kepada berat spool. Untuk spool design SLX DC-XT71, ia telah didatangkan dengan MGL spool 3. Pada spool MGL 3 ni hanya terdapat 4 lubang saja, yang mana dekat pada bahagian tulisan ni satu, ada dua lubang, dan pada bahagian yang lagi satu pun ada 2 lubang. Seperti mana yang pernah aku jelaskan dalam aku punya Facebook group, model MGL yang terdahulu, di mana ia terdapat banyak lubang pada sisi kita punya spool, menyebabkan air mudah masuk ke dalam kita punya reel. Jadi oleh itu mungkin disebabkan berlakunya masalah pada spool MGL yang terdahulu, maka untuk model MGL 3 ni Shimano telah mengurangkan lubang-lubang pada spool. Sebaliknya, mereka cuba untuk membuatkan spool itu lebih tertutup seperti mana model-model DC yang terdahulu. Berat spool SLX DC-XT adalah lebih kurang dalam 17 gram. Spoolnya tidaklah begitu ringan disebabkan terdapatnya magnet kekal pada bahagian kita punya spool. Kalau nak dibandingkan model SLX DC-XT ni dengan Scorpion DC 101, kalau sekali kita tengok daripada sisi atas dan juga hadapan, kita boleh nampak dia adalah seakan-akan hampir sama sahaja. Kalau pada bahagian sisi memang kita akan nampak lebih kurang saja dia punya design. Pada bahagian kita punya cranking pun hampir sama, handle punya design pun sama, cuma ada sedikit beza pada kita punya knob
dan juga pada kita punya star drag. Namun begitu, kalau kita tengok pada bahagian atas, model Scorpion adalah agak sedikit lebih flat pada bahagian sini. Tapi untuk model SLX DCXT agak sedikit runcing pada bahagian atas kita punya cover level 1. Kalau kita comparekan berat spool untuk model Scorpion DC saiz 101, ia menggunakan spool yang biasa. Berat spool adalah lebih kurang dalam 17.6, kiranya 0.6 gram sahaja lebih berat kalau nak dibandingkan dengan SLX DC XT. Walaupun di antara kedua-dua reel ni kita lihat kelihatan sama, tetapi sebenarnya lebar spool untuk model Scorpion DC dan juga SLX DC tidak sama-sama sekali. Jadi aku try masukkan spool daripada SLX DC XT ke dalam Scorpion DC. Jadi pada bahagian tepi semua boleh tutup seperti biasa. Tapi kalau kita tengok pada bahagian atas ni, kita akan dapat gap yang sangat banyak di antara spool dan juga kita punya main frame. Jadi spool untuk model SLX DC XT ni adalah sedikit lebih kecil kalau nak dibandingkan dengan spool daripada Scorpion DC 101. Jadi penambahbaikan untuk model SLX DC XT71 ni menggunakan MGL spool. Perbezaan dengan Scorpion DC 101 adalah tidak begitu ketara sangat. Selain daripada penambahbaikan daripada spool biasa kepada spool MGL3, untuk model SLX DC XT ni juga, kalau aku tengok daripada laman web Shimano, yang mana ia mengatakan model SLX DC XT ni telah dinaik tarafkan gearnya daripada model yang terdahulu tidak ada micromodul, dan pada model SLX DC XT ni telah pun dinaik taraf kepada micromodul 2 ataupun micromodul 2. Untuk pengetahuan hampa semua, micromodul 2 adalah micromodul yang sama digunakan oleh model-model Antares dan juga Calcutta Conquest. Kalau model Metanium, model Curado dan model Accents, yang mana ia hanyalah menggunakan micromodul versi pertama sahaja. Jadi jom kita buka tengok reel ni, kita tengok bagaimanakah rupa micromodul 2 untuk model SLX DC XT. Kalau kita tengok pada bahagian gear dia, bagi aku ini lebih mirip kepada micromodul versi pertama. Kalau micromodul versi kedua, dia punya gigi dia akan lebih halus dan sedikit lebih lebar. Jadi aku comparekan dengan Metanium 2020. So jadi kita tengok dia punya gear dia sedikit sama daripada bahagian gigi gear, tetapi ketebalan untuk Metanium adalah sedikit lebih tebal kalau nak dibandingkan dengan SLX DC XT. Dan material untuk kita punya drag washer adalah daripada carbon, dan overall dalaman dia lebih kurang sama seperti mana Curado punya model. Okey, kali ni aku comparekan dengan model Curado MGL 71, dan gigi gear dia kita lihat adalah hampir samalah. Jadi aku rasa berkemungkinan bukan micromodul 2 ataupun micromodul versi kedua, tetapi adalah micromodul yang sama seperti mana digunakan oleh model Curado, model Metanium dan juga model Scorpion. Lebih kurang je dia punya main gear kat dalam dia. Apa yang baik tentang micromodul daripada Shimano ni adalah kita punya cranking kita memang akan rasa agak sedikit berbeza kalau kita nak try crank daripada jenama-jenama yang lain. Ini memang aku sendiri akui apabila aku menggunakan reel Shimano, dia punya feel untuk cranking dengan menggunakan micromodul ni adalah sangat berbeza.
Tambah lagi kalau menggunakan micro modul versi kedua, kayuhan kita memang terasa seperti memang tak akan ada rasa gigi langsung. Seterusnya aku nak buat test cast lah untuk model Shimano SLX DCXT ni. Dan kebiasaannya lah, kebiasaannya seperti mana video-video terdahulu ramai yang tanya, reel ni boleh guna tak luar ringan, reel ni boleh guna tak untuk light fishing punya game. Jadi kat sini kali ni aku buat dua test sekali lah, yang mana aku menggunakan lure yang agak ringan, iaitu seberat lebih kurang dalam 2.5 gram sahaja. Selepas itu aku membuat lontaran dengan menggunakan lure seberat 7.3 gram. Untuk cast yang pertama lah, kita mulakan dengan game ultralight dulu, yang mana aku menggunakan lure seberat 2.5 gram lebih kurang, dengan menggunakan mainline lebih kurang dalam 3 LB, dan juga rod yang aku gunakan adalah daripada Kuying Teton. Suggestion dia adalah lebih kurang dalam 2 hingga 4 pound, dan lure suggestion adalah dalam 1 gram hingga ke 4 gram. Jadi aku gunakan lure seberat lebih kurang dalam 2.5 gram. Jadi kita tengok, adakah SLX DCXT ni, bolehkah kita gunakan lure yang ringan, dan bolehkah braking IDC5 ni untuk mengawal kita punya braking system untuk game-game ultralight. Jadi pembandingan untuk game ultralight, aku cuba juga untuk cast dengan menggunakan Aldebaran BFS model tahun 2017 kalau tak silap aku. Kita tengok sejauh manakah SLX DCXT dengan braking sistem IDC5 dalam game BFS. So jadi cast yang pertama Aldebaran BFS dengan lure 2.5 gram. Kita tengok perjalanan bunyi. Okey. Kali ni aku dapat 17 meter untuk Aldebaran, cast yang pertama. Kita cuba cast yang kedua. Alright. Jadi cast yang kedua aku dapat 17.8. Jadi agak konsisten jugalah dia punya braking dia, cast yang kedua. Okey, dan cast yang ketiga. Aku dapat lebih kurang dalam 16 meter. Seterusnya kita cuba SLX XT dengan lure yang sama, lebih kurang dalam 2.5 gram. So jom kita tengok adakah SLX DCXT ni kita boleh gunakan dengan lure yang agak ringan macam ni. Okey jadi jom kita tengok. So braking aku setkan pada paling minimum dan aku menggunakan PE mode. Jadi okey, kita tengok. Okey. Agak ada sedikit backlash. Okey, tapi tidak ketara. Kita cuba sekali lagi. Okey. Okey. Balingannya agak baik. Okey, jarak yang aku dapat adalah 11.3 meter. Jadi memang banyak berkurangan lah banyak berkurangan. So kita try cast yang kedua. Okey. Okey, kali ni aku dapat 11.8. So memang agak konsisten lah agak konsisten braking dia. Okey, dan cast yang ketiga. So cast yang ketiga aku dapat 11.1. Jadi lebih kurang 11 meter ya. Kalau kita menggunakan
SLX DC XT saiz 71 untuk kas. Okey, bagaimanakah dengan test kas dengan menggunakan lure seberat 2.5 gram? Walaupun ia memang tidak masuk akal menggunakan medium spool untuk kegunaan BFS, tetapi di sini aku nak menunjukkan bahawa persoalan yang kadangnya datang kepada aku, bolehkah reel DC menggunakan lure yang ringan? Jadi jawapannya sebenarnya adalah reel DC boleh menggunakan lure yang ringan, tetapi jarak untuk balingan lure ringan tidaklah sebaik seperti mana kita menggunakan reel yang dikhaskan untuk membaling lure yang ringan. Jadi di situ kita dapat lihat perbezaan jarak di antara kedua-dua reel ni, yang mana untuk Aldebaran BFS ni memang sudah semestinya dizainkan untuk lure yang ringan. Jadi sekiranya kita menggunakan model DC untuk kegunaan ultralight, ia dapat membuat balingan dengan baik, braking sistemnya berfungsi dengan baik sekali tanpa berlakunya backlash. Tetapi jarak kas untuk model DC sekiranya menggunakan lure yang ringan adalah sangat sedikit kalau kita nak dibandingkan dengan reel yang dikhaskan untuk ultralight fishing. Jadi untuk test yang kedua, aku menggunakan mainline 8LB dan lure yang aku gunakan adalah 7.3 gram. Jadi kita tengok sejauh manakah SLX DC XT ni mampu untuk memberikan jarak kas kepada kita. Dan rod yang aku gunakan untuk kas pada kali ini, aku menggunakan daripada Viper model Venom, dan dia punya rod power adalah medium light, dan lure suggestion adalah dalam 5 gram hingga ke 18 gram. Jadi jom kita tengok dulu test kas untuk lure 7.3 gram, adakah ia mendapat jarak yang baik untuk model SLX DC XT. Sekarang ni kita nak cuba SLX DC XT, mainline 8LB, pull in 100 meter, dan lure yang aku gunakan adalah seberat lebih kurang dalam 7.3 gram. Jadi kita tengok berapa jauh SLX DC XT dengan menggunakan lure seberat 7.3 gram. Jadi kita cast dulu untuk cast yang pertama. Okey, cast yang baik. Okey, cast yang pertama aku dapat 20.5 meter. Cast yang pertama. Okey, kita try untuk cast yang kedua. Okey, tak ada bihun. Dia punya braking dia agak baik lah. Okey, cast yang kedua aku dapat 21.1 meter. Okey, kita tengok cast yang ketiga. So cast yang ketiga aku dapat 21.8. So lebih kurang saja dia punya jarak cast untuk SLX DC XT ni. Selesai sudah test menggunakan lure seberat 7.3 gram dengan mainline 8LB beserta rod power medium light. Jadi jarak yang aku dapat untuk test cast pada kali ini, bagi aku braking system untuk IDC5 ni agak konsisten. Jadi hampa dapat tengok dia punya jarak di antara cast tu adalah lebih kurang hampir-hampir sama sahaja. Dan cast pada kali tu aku menggunakan braking dial yang paling minimum, iaitu dial nombor 1. Proses melakukan casting tu adalah sangat smooth dan tidak berlaku backlash pada reel SLX DC XT. Mungkin ada yang berpendapat jugalah test yang aku buat menggunakan lure yang agak ringan ni agak kurang sesuai untuk kegunaan model DC. Dan selalunya kalau kita baca komen pada Facebook pun rata-rata mengatakan model-model DC ni ia adalah lebih efektif sekiranya kita menggunakan lure melebihi daripada 10 gram. Kerana berat lure dan juga jarak adalah berkadar langsung. Sekiranya kita menggunakan lure yang lebih berat, bermaksud kita akan mendapat jarak yang lebih. Model DC model
Untuk menggunakan lure yang ringan, braking sistemnya berfungsi dengan sangat baik. Walaupun aku menggunakan lure seringan 2.5 gram, braking sistem dia masih lagi dapat berfungsi dengan baik. Okey, jadi aku rasa mungkin setakat itu sajalah untuk review untuk Shimano SLX DCXT 71 pada kali ini. Sebelum aku mengakhiri kita punya video, so aku sharekanlah aku punya pendapat aku, dia punya pro and dia punya con. Jadi kita bercakap dulu dengan dia punya con dululah. Dia punya kekurangan dia. Dia punya kekurangan dia pada aku, walaupun dia menggunakan MGL spool 3, tetapi dia punya berat dia ringan sedikit sahaja kalau nak dibandingkan dengan model Scorpion DC 101. Jadi perbezaan berat yang tak sampai 1 gram tu tidak menampakkan sangat MGL spool ni memberi satu impak kepada model SLX DC 71 ni. Dan aku rasa itu sajalah kekurangan SLX DC XT 71. Kalau kita bercakap pula tentang pro dia ataupun kelebihan model SLX DC XT 71 ni, yang pertamanya adalah daripada segi size. Kita sedap untuk kita palming dia. So bila kita grip dia, tambah lagi untuk kita orang-orang Asia ni yang mempunyai saiz tangan yang tidak begitu besar, jadi model SLX DC XT 71 adalah aku rasa sangat ideal untuk kita genggamkan dia. Kelebihan yang kedua untuk model SLX DC XT adalah ia didatangkan dengan braking system IDC5. Yang mana sistem braking IDC5 ni adalah sedikit lebih advance daripada IDC4. Kelebihan yang ketiga untuk model SLX DC XT adalah ia didatangkan dengan micro module gear. Yang terakhir sekali bagi aku, kelebihan yang keempat adalah ia didatangkan dengan SARB bearing dan sesuai untuk digunakan dalam salt water fishing. Jadi aku rasa setakat itu sahajalah review SLX DCXT pada kali ini. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada viewers dan juga subscriber yang terus menyokong channel aku daripada dulu hingga sekarang. Sekiranya ada rezeki lagi, dapatlah aku berkongsi review-review reel terbaru sebagai panduan untuk hampa nak memilih ataupun nak membeli reel yang sesuai untuk kegunaan hampa di masa akan datang. Jadi terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.